Maka kita telah mendengar puhasat daripada pembentang supaya menggunakan segala bentuk bijaksana dalam menyampaikan perkara-perkara yang disebutkan oleh kedua-dua tokoh ini. Saya percaya tak ada perbezaan di dalam pendapat yang dikemukakan tadi. Cuma barangkali uslub, kaedah kita dalam menyampaikannya kepada masyarakat. Malah Dr. Abdul Aziz menyebut, kata dia, kalau kita mampu untuk mencari atau menterjihkan sesuatu hukum itu, silakan dalam bidangnya, dalam bidang akademiknya, dia dengan orang yang sesuaian. Tapi jangan dihambarkan kepada orang ramai yang membuatkan kita berpecah. Ya. Orang ramai harus menerima sekadar yang termampu oleh akal mereka. Pada waktu yang sama, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin berpendapat kita hendaki supaya kita, para ilmuwan ini, para ustaz yang diberi peluang mengenal ataupun mengetahui mana dalil lebih kuat untuk amalan kita harus menengahkan dalil yang lebih kuat itu untuk amalan kita dan terpulang kepada masyarakat. Yang pentingnya ialah para pendakwah tidak memperkecilkan amalan orang lain. Jika selama mana amalan itu masih ada dalil mereka atau masih ada hujah untuk mereka beramal. Sama seperti bentuk yang sebut tadi mengenai talqin ke, mengenai kenduri ini tadi, ada nampaknya ada perbezaan sikit. Masih ada lagi hujah untuk mengatakan kalau orang kenduri, kerana ada hadis Abu Daud dikatakan tadi menyebut Rasulullah pernah makan di rumah keluarga semati. Atas hujah itu orang pun kenduri lah hari ini. Jadi kalau tuan-tuan nak kenduri, yang tak nak kenduri, tak ada duit, tak payah buat kenduri. Itu je, senang kata. Jadi saya kata, saya kira kalau ada bincangan sebelum sikit lagi, saya dah beri sesuai luahnya dah. Kita nak dengar pula daripada saudara yang rasa nak memberi komen. Saya minta soalan ya, beratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Nanti kejap dulu. Saya minta tuan-tuan semua yang tak mengemukakan soalan, kemuka soalan lah. Ya? Jangan main panjang pasal kita pendek ni, masa saya rasa ramai nak cakap. Minta kemuka soalan terus dan apa nama ni, sebut nama je supaya ada, kalau ada nak catat ya, boleh dicatat siapa urus dia. Tak apa, saya catat nama. Kemudian kemuka terus kepada soalan dan saya akan kumpulkan soalan dan kita akan jawab kemudian ya. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Syekh, kedua-dua ahli panel, Ana Muhammad Kasuri daripada Parit Untar, menyentuh tentang soal perpaduan, iaitu sebagaimana kehendak kedua-dua ahli panel supaya tidak berlaku pergaduhan dan sebagainya dalam masalah ini. Tapi kalau Dr. Asri kata tak berlaku, benda ini berlaku. Jadi banyak aduan di peringkat yang kita terima, iaitu masalah masjid bergaduh sama tu imam, masalah lapas usolli dan sebagainya. Dan benda ini memang berlaku. Jadi saya rasa itulah sebab berlakunya. Jadi apakah sebenarnya soalan saya, iaitu perbincangan tentang perkara furuk yang tidak pernah selesai ini, apakah penyelesaian di peringkat orang masjid dan surau yang datang mengaji kitab pun tak ada, duduk melengkong kot dinding di beranda masjid, dan ini yang kita kemukakan kepada mereka, dan bukan perbincangan yang akademik sebagaimana disebutkan oleh Dr. Azan tadi. Wallahu a'lam. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashraf Ismail. Soalannya ada sikit je, tapi ada sikit sambungan. Saya telah membaca buku Dr. Zainal Abidin, Dr. Asri Zainal Abidin, maaf. Dan saya telah mendengar pembentangan, dan saya sangat setuju dengan kedua-dua pembentang.
Sebenarnya apa yang saya nak bangkitkan di sini, soalan saya, pada awalnya saya mendengar bahawa perkara-perkara yang dibuat oleh orang ramai ini adalah bid'ah. Bid'ah adalah dalalah. Kullu bid'ah itu ya. Dan banyaklah disebutkan perkara-perkara bid'ah yang dibuat. Pada waktu petang saya mendengar bahawa perkara-perkara ini dah jadi perkara khilafiah. Menurut Dr. Asri menyebut bahawa perkara-perkara ini khilafiah, terpulang. Dia mengatakan ini bid'ah, sesat. Bagaimana bezanya yang sesat dengan akhirnya khilafiyah boleh buat pula? Dan akhirnya yang terakhir disebut tentang fadailul amal. Saya rasa tiga benda ini berbeza. Fadailul amal lain. Dalam bab orang mengamalkan fadailul amal, solat tarawih dan sebagainya, itu lain. Jadi saya nak mohon penjelasan oleh kerana sekiranya doktor betul-betul memberitahu orang dan guru-guru memberitahu bahawa ini perkara khilafiyah. Seperti mana kata Dr. Dr. Abdul Aziz, ini perkara khilafiyah. Semua orang belajar, orang alim boleh menilai, orang bawah belajar, maknanya kita boleh amal, boleh tinggal. Sekiranya benda ini berlaku, maka tidak berlaku, ini bid'ah. Bid'ah sesat. Dan bila disebut sesat dalam buku pun disebut ancaman tentang bid'ah, berdosa masuk neraka. Jadi bagaimana perkara akhirnya petang jadi khilafiyah pula boleh amal. Kalau bid'ah. Tapi saya berpenangan, saya punya satu, kita memperakui ada perkara bid'ah yang dibuat oleh masyarakat Melayu yang patut dihapuskan. Dan saya terbaca dalam laman web Dr. Yusuf Qaradawi menulis mengatakan bahawa adalah haram ketika ini umat Islam membesarkan membincang tentang perkara khilafiyah. Kerana terlalu banyak perkara besar yang lain yang umat Islam buat. Dr. Yusuf Qaradawi dan web boleh buka. Dan yang terakhir, satu saja saya nak komen, dia sebut tentang Syekhul Azhar, Syekh Tantawi menghalalkan riba. Satu masa saya ada menghadiri multaqa ulama di Kuala Lumpur. Menghalalkan riba. Jadul haq. Jadul haq, baik. Jadi telah ditanya berkenaan dengan bukan Tantawi, itu jadul haq. Riba semua pakat haram. Ya. Interest. Okey lah, maknanya persoalan tu tak apa, saya kesikan. Sebab soalannya dah dikeluarkan, mengatakan dia mengatakan riba. Sebenarnya dia tidak mengatakan riba itu halal. Baik, itu saja setakat ni sebab ramai. Wallahu a'lam. Tuan-tuan semua duduk dulu. Duduk. Aku tengok dah nak baris semua dah. Atas permintaan ahli panel kita jawablah soalan dulu pasal seorang lupa. Saya silakan. Saksi dulu silakan. Akhil Karim, biar perkara ini jelas. Pertama saya dah sebut, yang membida'ahkan itu bukan kita. Yang membida'ahkan itu oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini dalam beberapa masalah dibida'ahkan oleh As-Suyuti dan dibida'ahkan oleh imam-imam yang lain. Saya kalau orang buat, saya anggap bid'ah. Tetapi berbeza di antara menganggap bid'ah dengan bagaimana nak melaksanakan bantahan terhadap bid'ah itu. Saya kata, kalau orang tanya saya kata bid'ah. Tapi kita nak pergi bangkang lah Ustaz, kita kata tak sah. Pasal kita ada masalah yang lebih besar. Itu cerita lain. Itu tatbik. Kita tengok satu orang pakai seluar pendek. Dia sembahyang pun tak. Enta kata kat dia duduk sembang. Enta buat tak tahu tak benda. Enta tak syekh, enta kena sembahyang. Itu tatbik. Tatbik lain. Kita fiqhul awlawiyat, apa yang lebih penting. Oleh kerana ada orang kata tak bid'ah, kita kata bid'ah. Kalau saya mengajar pada kala itu saya kata bid'ah, tapi saya tak kata tuan-tuan pergilah buat bantahan pada orang ramai. La abadan. Untuk orang yang nak i'tiqad dia di atas tarjih dia lah kata. Dia atas tarjih kita bid'ah. Oleh kerana dia tarjih begitu, maka kita tak bantah dia kerana kita kata yang kita sebut ni ialah di atas pegangan kita, dan dia pegang macam tu, kita rasa benda lain banyak lagi nak lawan Islam liberal lah, lawan Stora Jabat lah, tak sepakai aku nak pergi lawan benda-benda macam ni. Jadi kalau mari mengaji yang kuliah kita, memang kita kata begitu.
Habis tu ustaz balik kampung kita, Tok Imam buat. Tak pernah lagi. Alhamdulillah tak ada lagi nak murid kita. Yang kita kata hak ada tu, dia baca sendiri, dia jadi syok sendiri. Dia pergi kacau orang tu, itu bukan kita aja. Itu semua tempat ada. Dalam parti politik lagi teruk. Hak mana pimpinan dia tak suruh, dia pergi bakar ada. Takkan nak tuduh ke pimpinan Dr. Aziz Nabi suruh buat. Kalau itulah kita sandarkan. Kalaulah pergaduhan berlaku semua disandarkan kepada tubuhan berkenaan, parti politik di Malaysia lagi teruk. Orang Melayu bergaduh kerana parti politik. Maka kita kata parti politik tak boleh wujud. Kerana wujudnya parti politik inilah orang Melayu duk bergaduh. Kalau kaedah tu lah kita pakai. Muslimin dan muslimat, saya ingat ni berbeza, bukan maksud di atas ihtiram. Kita duduk dengan majlis yang hebat, majlis yang berbagai pihak. Kalau kita semua tak ihtiram, tak ada orang yang boleh duduk semeja. Kita ni aliran macam-macam. Kecuali Syiah yang memaki sahabat tu, tak duduklah kita semeja dengan dia. Tapi kalau kita tanya apa pandangan Syekh Qadhawi tentang tu, dia kata bid'ah. Dia tanya sampai sekarang bid'ah. Bukan kita yang timbulkan, dia yang timbulkan. Dia kata bid'ah. Lepas tu orang nak buat, dia kata tak sah bantah. Dia kata banyak benda besar lagi nak buat. Itu tatbiq ya akhi. Dah dia pun kata tak bid'ah, kita kata bid'ah. Sama benda Syekh. Apabila benda yang tak anggap wajib dengan nas yang tak wajib kat atas yang tak wajib kat atas dia. Kalau dia kata tak wajib. Jadi sesiapa yang mari mengaji, orang awam dia tak mengaji, dia tak tahu. Bila dia tak tahu, kita tak bersalah dengan dia. Tapi bila kita baca hadis, orang yang dengar kuliah kita, dia terima benda ni. Saya, tuan-tuan, ambillah manfaat Syekh Abdul Fattah Abu Quddah tadi Dr. Aziz buat ziarah Abdul Fattah. Saya nak nakal lah. Kata Abdul Fattah Abu Quddah, aku mengaji dengan dua orang tok guru yang dua-dua berlawan. Satunya Zahid Al-Kawthari. Satu Syekh Ahmad Syakir. Syekh Syakir Salafi dia. Bid'ah dia. Kawthari kata tak. Yang ni pun aku sayang, yang tu pun aku sayang. Ada kaul kau ni yang aku terima, ada kaul kau ni yang terima. Tanya Syekh Syakir, dia kata macam tu. Dia kata ahlan wa sahlan dia Syekh. Kerana Syekh ni dia kata ahlan wa sahlan. Kita itu maksudnya. Dan tuan-tuan bila nak tanya benda ni, kita tak payah emosional lah. Tak payah emosional benda ni. Kita tak perlu nak berdendam. Ini bukan masalah kita. Ini agama. Kau ni nak meluat kat kau ni, tak ada pasal. Kita nak meluat kat Syiah sungguh. Dia pergi maki sahabat macam Dr. Aziz Nabi kita kata. Orang yang kita sayang dia maki. Pun begitu kadang-kadang orang politik, kawan dia Syiah dia tak apa. Saya jumpa ramai orang, dia ketika intar ni, dia kata nak sahabat baik intar tu, ada tu Syiah. Lagi teruk pada nak maki sahabat. Tapi semangat dia bagus ya. Ya akhi, ini kadang-kadang tak adil dalam hukum. Oleh kerana itulah masalah ni. Orang mengaji misalnya Dr. Zain kata saya tak. Anak murid Dr. Zain nanti. Dia kata tak. Mengaji dengan kita bid'ah. Tapi bila jumpa, Masya Allah, khair halkum, apa orang kamu. Dia jadi imam, kita ikut. Kita jadi imam, dia ikut. Mana muskilah ya akhi. Tapi kalau tanya kita bid'ah, tanya dia tak. Apakah itu nak jebatkan kita pergi lain? Kita telah bersatu pada satu tunjang yang besar, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu lebih betul. Sekian terima Syekh Muti dan saudara yang kurang soalan, saya nak sikit ya. Di sana ada bid'ah yang bersangkut dengan i'tiqad. Yang bersangkut dengan i'tiqad, pokok-pokok ni ya balalah tu terus nakal. Ada pun bid'ah purang ni, kalau orang kata syekh tu kata imam tu kata bid'ah, umpama contoh yang saya terbaca dalam majmu' Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang doa yang dibaca pada tiap-tiap kali ambil wudu tu, ambil basuh tangan tu, ada doa dia, kumuk ada doa dia, tapi nampaknya doa-doa tu hanya Imam Ghazali saja yang bawa mai. Kata Imam Nawawi, dia seorang-seorang aja Imam Ghazali buat gitu. Imam lain tak ada. Nampak satu bid'ah berlaku.
Tapi tak masuk makan Imam Ghazali itu sebab kurung. Tetapi kalau ada siapa-siapa pergi bercakap tentang mengatakan sosialis itu Islam, itu betul tu, itu sah lah. Macam yang berlaku di Mesir tahun tu saya tak ingat, tahun 75 atau 74. Ada seorang, dia ni mengepalai parti sosialis Mesir, nama dia almarhum Haji Khalid Mahidin. إذا لا مانع واحد يعتقد بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويزكي ويصوم ويحج أن يتمسك بالرأسمالية أو الاشتراكية أو الشيوعية. Dia kata tidak bagi kami lah siapa-siapa yang mula mengucap dengan syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji untuk menganut mana-mana Islam yang lain. Pagi ni keluar kenyataan tu, pagi tu jawab terus. Dikepalai oleh Syekh Al-Azhar almarhum Syekh Al-Arif Billah Syekh Abdullah Mahmud alaihi rahmatullah. Dia jawab haram bagi seorang Muslim yang berdepan bahawa tiada Tuhan selain Allah Ta'ala Muhammad Rasulullah, mendiri sembahyang, meluangkan zakat, puasa Ramadan, pergi haji, semua beberapa kali haji tiba dia berpegang dengan mana-mana ra'asmaliyah ishtirakiyah. Haram. Kena sedar tersedur terus. Tiga. Itu betul. Jadi sekiranya yang dia bercakap, dia pegang tu akidah sah benar. Tapi kalau cakap usuli dengan tak usuli tak ada maksud. Sebab tu jadi Ustaz Zayan mau cakap lah. Orang Melayu ni saya ada beradik. Dia ni dia berumur tak macam apa-apa, dia berumur gila nak pernah tua. Lepas tu dia pernah dia kepada seorang juruhebah TV3 tu. Cina tu dapat dia as dia untuk convert Islam, tapi just I mau orang tu boleh dia lah, dia suruh semayang, suruh puasa apa semua lah, dia boleh jadi guide I. Jadi kita kira dia boleh kita weh. Senyap tak cakap lah. Dia kharah apa ada senyap terus. Cuma semayang waktu je. Saya cakap apa lah. Balik punya mak dia kembung. Payah dia oi. Pasal apa payah tu cik? Dia makluh. Mu'allab cerita orang Melayu ni mana cerita orang Muslim Islam. Padahal mu'allab tu 10 tahun dah. Lebih kuat Islam dari kita ni. Kita ingat kita hebat dari Islam asal. Baik mu'allab tu oi. Tapi anggapan kita mu'allab teruk. Sebab tu kalau kita bid'ah. Ni. Tunjuk nombor lah. Kata bid'ah. Sebab itu perkataan ni, istilah ni dia digunakan kepada orang ramai sempera. Yang boleh guna sama-sama ilmuwan boleh. Kita tahu setakat mana had batas dia. Kan tu sekarang dah mula dah mau buat dah. Saya tak tahu punca pada mana, tapi itu keadaan. Jadi kita duduk tolong reda ni. Itu yang barangkali di antara seminar ni dia ada muzakarah ni diimpun lah dekat kami dua. Saya dekat tahu sikit ni untuk jumpa lah cakap supaya mudah pecah satu masalah. Masalah khilafiyah jangan duk timbul satu apa lain, jangan. Yang ulama cakap tak baik kita jangan. Sebab bukan bidang, sebab orang ramai pegang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih tuan-tuan semua. Kita malam ni ada ceramah. Barangkali 1-2 lagi lah. Kalau nak sambung, tengok tahun depan juga pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil kedua ahli penyen. Saya nak tanya, sila buka kitab muka surat 25 karangan Fadil Dr. Asri. Antara bukti al-Imam al-Syafi'i tidak memaksudkan bid'ah dalam ibadah sebagai bid'ah mahmudah ialah bantahan. Saya nak tanya daripada mana ambil perkataan bantahan di sini? Karena dalam yang disebutkan wa akhtar itu makna saya pilih daripada matan mana yang kata bantahan. Kemudian 2 baris setelah itu, anggapan amalan ini dianggap bid'ah hasanah oleh sesetengah pihak. Siapakah yang dimaksudkan dengan sesetengah pihak tersebut? Kerana setiap yang saya temui, ada ulama menyatakan fanajharu hina nara fil jahri ihya'an lisunnah. Di antara ulama yang menyokong ialah Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitab I'lamul Muqi'in jilid yang kedua muka surat 289. Dia menyatakan
ومنه تقريرهم أي إقرار النبي للصحابة على رفع الصوت بالذكر بعد السلام بحيث كان من هو خارج المسجد يعرف انقضاء الصلاة بذلك ولا ينكره عليهم. Di antaranya kenyataan Ibn Hajar dalam Fathul Bari, wa fihi dalilun ala jawazil jahri bidzikri aqib as-salah. Jadi orang yang berzikir kuat, dia menyatakan itu adalah sunnah berdasarkan kepada beberapa hadis, antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Syafi'i wa akharun, kana Rasulullah idza sallama min salatihi yaqulu bi sawtihi al-a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika lah hingga akhirnya. Itu soalan saya yang pertama. Soalan yang kedua, tolong buka muka surat 35. Dalam kitabnya Al-Azkar, Al-Imam Al-Nawawi rahimahullah menyebut, ketahui sesungguhnya ila sampai habis kenyataan tersebut. Kalau Al-Fadil Dr. Asri merujuk di dalam syarah Azkar yang bernama Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah ala Al-Azkar Al-Nawawiyah, jilid yang keempat muka surat 183 dan jilid yang sama muka surat 194, ini saya Al-Fadil akan temui bahawasanya syarah akan menguraikan kenyataan Imam Nawawi rahimahullah tersebut. Tetapi di akhir kitab yang saya lihat, Dr. Asri hanya melihat Al-Azkar tetapi tidak melihat syarah Azkar. Oleh itu kenyataan ini digunakan untuk menolak golongan yang membaca Al-Quran. Sedangkan kenyataan ini masuk dalam babu ma yaquluhu al-mashi ma'al janazah. Nawawi membangkang masalah orang yang berjalan, bukan orang yang membaca setelah meninggal dunia. Soalan yang ketiga, muka surat 39. Janji dua orang bertempat aku. Sikit lagi. Imam Al-Iraqi mentakhrij kitab Al-Ihya telah memberitahu kepalsuan hadis ini. Setakat yang kita jumpa dalam kitab Ihya, apabila Imam Al-Iraqi tak bertemu dengan hadis, dia kata lam ajid lahu aslan. Aku tidak temui dalil. Bila jadi Imam Ghazali temui, dia tak kata ini hadis palsu. Daripada mana Ustaz Asri ambil kata dia kata hadis palsu? Okey. Okey. Soalan yang seterusnya muka surat 44. Ini adik Saya ingat ini akhir lagi. Daripada bid'ah itu adalah was-was dalam niat salat. Imam Suyuti maksud was-was bukan talaffuz bin niyah. Cuba baca matan betul-betul dalam kitab yang disebutkan, iaitu kitab yang disebutkan dulu. Dan yang berikutnya terakhir saya nak sebut, Dr. Azri baca ayat Quran pun tak betul. Macam mana nak komplain alim ulama? Ayat 39 dalam surah An-Najm berbunyi wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dia baca wa anna laysa lil insani. Sedangkan kalau kita tengok dalam Ruhul Ma'ani, tafsir Qurtubi, Al-Futuhat Al-Ilahiyah, Hasyiah Sawi Al-Jalalain, kita akan dapati pendapat kebanyakan ulama yang mentafsirkan dan menyokong bacaan kepada si majid. Kalau tekak pegang Ibnu Katsir, tak pegang tafsir lain, kita akan canggah. Tapi bila kita pegang dua pendapat, kita bersifat dengan terbuka. Berikutnya Dr. Asri kata orang kaya boleh masuk syurga. Bagi dia 30,000, 40,000 boleh masuk syurga. Dalam hadis Bukhari menyatakan la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa. Apabila Nabi SAW tak pokok kurma tu, dia kata mudah-mudahan dia ringankan. Dia tak kata hilang terus. Kalau dosa dia banyak, mudah-mudahan dia ringankan. Kalau baik, mudah-mudahan dia angkat darjat. Itulah kenyataan ulama. Dan terakhir, kalau ada mazhab semuanya betul, tak perlu ada mazhab. Ada hadis Nabi SAW menyatakan man ijtahada falahu ajrani, man ijtahada fa asaba falahu ajran, wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Kita anggap semua ulama mazhab 4 yang mempunyai dalil itu kita anggap betul berdasarkan hadis. Man ijtahada, sesiapa yang berijtihad maka dapat 2 pahala kalau betul, kalau salah 1 pahala. Sebab itu bertimbulnya masalah pendapat khilaf ulama sama mempunyai dalil, kita menghormati di antara satu sama lain. Kita sebagai orang awam, kita tidak menyalahkan di antara satu sama lain. Dan saya terima kasih kepada dua ahli panel yang bersifat cukup terbuka, dan saya terima kasih kerana kami dapat banyak ilmu pada hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat begini, Panjang buat. ni soalan ni banyak ni. Duduk dulu kawan bagi jawab. Dia begini. Tadi saya mungkin tersilap dengan cepat baca. Saudara pun baca hadis pun salah tak sana.
Benda dia kadang-kadang cakap ni sabqul lisan orang panggil. Itu dia ada muyulah kepada nak tajrih orang. Dia dah nak marah dah kita. Dia carilah apa pun. Orang denyaklah huraian tu Syekh. Balik pada ni. Cuma nak bincang beberapa benda pada kita. Yang pertama, hadis yang kata Bukhari an yukhaffifa tu tentang masalah jarir nakhl, tentang masalah namanya pelepah tamar. Pelepah tamar itu para fuqaha, ulama-ulama hadis syarah masalah tu, mereka menyebut, kebanyakannya menyebut ialah kerana itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau orang biasa, saya ingat fatwa kemasaan bantah tabung bunga atau bubuk ni. Kerana orang biasa, dia kata kalau orang biasa, kalau kerana nak bagi kerana kering itulah baru menyebabkan pahala, lagi mana tak kering pahala dia dapat ringan kan. Kita tak pokok balak, pokok kaktus lagi lambat kering lah. Dan benda tu tak berlaku melainkan Nabi buat sekali je. Jadi dia termasuk dalam mukjizat Nabi SAW. Ya akhi, anda tak tahu, tak pernah mengaji hadis ke tak? Imam-imam hadis ni, hafiz, bila dia kata la ajid lahu aslan, masalah tidak ada asal, tak ada asal tu tak sahih, tak ada asal tu, dia muyul kepada masalah palsu. Dan yang tak tengok betul-betul Al-Iraqi balik jumpa tengok sekali lagi. Dia kata hadha hadis laisa lahul asl, hadha hadis laisa lahul asl. Sebab itu imam menyebut, imam hadis kata kalau orang tu sufaf, kalau dia kata aku tidak ada tahu perkara ini, hadis ini fihim rijal atau fihim ruwat lam a'rifhum, padahal rawi yang aku tak kenal, maka dengan itu mereka jatuhkan hadis disebabkan pengetahuan itu. Ini satu bab dalam ini. Kemudian masalah syarah Nawawi syarahkan masalah syarah, dia syarahkan itu apa yang dia faham daripada Nawawi, dan saya menakalkan ini dengan melihat kepada apa yang orang lain faham. Dan apa yang disebut oleh Nawawi jelas. Kita tengok Bukhari sendiri ada banyak syarah dia. Ada banyak syarah dia. Entah tidak boleh memaksa untuk mengikut apa yang disyarah oleh orang ni. Seperti mana anda dapat berhak memilih syarah-syarah ulama yang lain dalam masalah tu. Tapi nafs Nawawi dalam masalah tu jelas. Masalah masuk neraka satu saya nak. Tuan-tuan, masalah tadi sebelum itu masalah muka surat apa dia kata 25. Macam mana bantahan Imam Nawawi? Tuan-tuan, bantahan ini bukan ada bantahan yang keras. Apabila Al-Imam Syafi'i bertalu-talu memberikan hujah, dia maksudnya dia mukhalafah lah dengan pandangan tu. Dia panjang, dia buat hujah dia panjang. Bukan saya bermaksud bahawasanya bantahan ini kita mesti cari perkataan aku membantah perkara ni. Dia kata mula-mula dia pilih pendapat. Selepas dia pilih pendapat, dia kemukakan adillah dia yang menyokong pendapat dia. Pada satu mafhum mukhalafahnya, dia tidak bersetuju dengan pandangan yang menjahalkan. Saya sendiri sebut secara adil tadi ketika bentang bahawasanya ada orang lain yang menyebut tentang bolehnya untuk jahar dengan zikir selepas salat itu. Saya sebut kalam Ibn Hazm Al-Andalusi di dalam Al-Muhalla. Tetapi saya datangkan nas Syafi'i ini untuk membuktikan bahawasanya apa maksud Syafi'i dalam masalah itu. Dalam masalah bid'ah, bukan semua orang buat bid'ah masuk neraka. Tetapi kita tahu macam orang tak pakai tudung. Bukan semua orang tak pakai tudung masuk neraka. Neraka ni tak boleh dimasuk oleh kerana hanya satu kes saja. Manusia ni ditimbang kebajikan, kelemahan di akhirat kelak. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Bukan kata tulis satu orang dengan buat sikit. Kita tak kata, tapi kita kata perkara ini mukhalafah dengan Rasul pada pandangan kita seperti mana disebut. Cuma ana nasihat kepada akhi yang tanya tu. Kita jaga akhlak lah dalam masalah ni. Jaga budi pekerti kita. Kita tautkan ukhuwah kita dalam masalah ni. Jangan kita ada kecenderungan nak bermusuh daripada peringkat yang macam ni. Ini bukan benda yang mana satu orang nak lepaskan geram dia. Satu orang dalam keadaan mahabbah, ukhuwah, akhlak mendahului perbahasan ilmiah ni. Sekian. Terima kasih. Doktor, terima kasih. Saya cuma nak segi tambahan terhadap kata-kata tadi yang tak elak Ustaz Aminuddin Abdul Rahim saya lah, tentang bila Syekh Zainul Araqi mentakhrij akan hadis-hadis Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin,
kita mendapati bahasa-bahasa dia sebut ada sebab hadzal hadis la asla lahu. Sekarang tempat lain pula kita hadzal hadis lam ajid lahu aslan. Qala syaikhi, berkata guru saya ikut dia lah. Dia mutakhassis bidang hadis ni, Syekh Muta'i, sahib takmil kitab al-Majmu' alaihi rahmatullah. Dia kata kalau Imam Syekh Al-Araqi la aslahu hadis tidak ada tumui, tidak ada asal, tidak ada punca, memang mu'tamad, tidak ada. Tapi kalau dia kata adalah hadis lam ajid, aku tak nampak oleh boleh dah. Tu cara yang tak ada Ma'al Ghazali. Bahasa tu kena ikut. Anak-anak catat ni macam kata-kata Syekh Syekh ni. Saya ambil sikit masalah barometer. Dia tentang cerita bila mana dikatakan tentang masalah apa nama Allah SWT. Masalah nisfu Sya'ban. Ini supaya orang semayang yang malam Jumaat minggu utama tu. Dia kata begini, bahasa cukup cantik lah. Dia kata tentang semayang tu memang imam-imam semua menolak. Semua imam menolak, termasuk Imam Nawawi, Al-Azim bin Salam, semua tolak belaka. Ibn Rajab tolak semua. Maka saya kepada Syekh Zaki ni, saya ikut macam mana dapat tahqiq tu lah, menolak. Tetapi dia tidaklah mengenepikan dan merendah-rendahkan akan Imam Ghazali dan Abu Talib Makki. Dia kata kenapa Imam Ghazali mengambil? Kerana dia kata li husni dhannihima biha, kerana husnul dhann daripada Imam Ghazali dan Abu Talib Makki tak ada hadis-hadis disebut dalam kitab tu. Kemudian Imam Ghazali juga dalam ni, kalau kita tengok dalam Ihya Ulumuddin, dia sebut hadis ni setelah Rajab ni, sembahyang Rajab ni, sembahyang Raghaib ni, tidak sampai martabat hadis tu macam martabat hadis tarawih. Cuma aku letak ni sebagai solat mustahabah saja. Dia pun tahu dah cedera dia. Imam Ghazali itu sebab tu faqih wa usuli dia pun minat hadis, fahim al-hadis. Dia letak penuh dengan arti, letak pendekar betul-betul. Dia letak, dia kata aku tahu bahawasanya hadis yang diriwayat tentang hadis sembahyang Rajab ni, sembahyang Raghaib ni tak sampai ke maqam hadis tentang tarawih. Hadis tarawih kuat, sahih. Cuma aku letak ni sebagai nak kembang dia, kata dia anggap salah mustahabah saja. Jadi salah bukan pada pengambil, tapi salah pada yang terbuku yang dikatakan hadis tu. Sedangkan dia mabuk. Jadi sedang mereka ni husnul dhann. Jadi kita takut kadang-kadang kita terpesona dengan kata-kata Imam Ghazali. Dia pernah kata, bid'ati fil hadis muzjah. Bekalan saya tentang hadis ni sikit sangat. Kalau orang kampung kata nak belas makau daun, nak daun tu, sebatang apa tak hisap. Sikit sangat. Tapi tawabak daripada dia. Macam mana Imam Syafi'i kata, "Idza sahha al-hadis fa huwa mazhabi." Mana-mana yang sahih dalam aku jumpa, itulah mazhab aku. Cuba pergi cari tengok. Macam kita Tok Bomo ni, akak kayu, kawasan ni. Start di bukit dia terus, dia buang Bomo. Tok Bomo. Ya, jawab pelang mak 7 bulan. Akak medang ada tak akak medang? Takkan dia cari dekat 12 tahun dah daripada ujung tu, mula-mula naik Tanjung Penang tu. Sampai aku jumpa Perak sampai Tungkai. Takkanlah tak jumpa dah, tapi nak cari boleh pergi cari semua. Mata Julin cari tak jumpa. Dia cakap tahu rumah kat kayu. Duk berhutang rimau lari ke dia, bukan dia lari sama, rimau tengok dia takut. Jadi imam-imam ni tawabak tinggi. Imam Ghazali, Imam Syafi'i kata, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tark al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuda li'asi. Aku mengadu kepada buku Waqi', sampai tak mau ingat macam mana ni. Kata Waqi' dia Syafi'i, jangan buat kerja-kerja tak nolak dosa-dosa, jangan. Kena siap kepada mana tahu apa. Imam Syafi'i tu kita kata dia tak tahu semua, jangan silap faham. Umar ni tak ada apa, kita sumpit tu, ada sumpit-sumpit itulah Umar ni kaya. Tapi orang sembang tak besar, tawabak ulama tu ada sifat-sifat dia. Jadi kerana saya bahawa apa yang disebut oleh imam-imam dia kata, dia tidak dengan kesalah kepada Imam Ghazali dengan Abu Talib yang mengambil daripada ni. Kerana mereka menyangkakan li husni dhannihima biha in bila hadis hadis ma'anna hadis mawdu'ah. Wallahu a'lam. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhir. Ya. Akhir. Ini akhir sekali, sila. Tuan Pengerusi, terima kasih dan semua yang hadir. Saya nak bertanya sikit kemuskilan dalam buku ni, muka surat 70. Dia kata amaran serta bantahan bila terhadap bid'ah berzikir secara kumpulan. Yang tadi dibahaskan berzikir secara jahar, ini secara kumpulan dikatakan bid'ah. Kuat sikit. Kuat. Saya nak baca satu hadis yang tadi kata larang daripada berzikir secara kumpulan pada muka surat 70 kan. Ada satu hadis yang saya jumpa, hadis ni hasan, kata dia majtama'a qaumun, ni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun ala zikrin thumma iftaraqu anhu illa qila lahum qumu maghfuran lakum. Rawahu al-Hasan bin Sufyan an Sahl bin Hanzalah bi sanadin hasanin. Satu hadis yang hasan, boleh dilakukan hujah. Dan dia menghuraikan perkataan Imam Syatibi. Memanglah Imam Syatibi kata berzikir secara berkumpulan itu adalah bid'ah, tetapi dia menangguhkan perkataan Syatibi. Kata dia, na'am, kalamul Imam Syatibi sahih min haitsu iqa'i dzikri 'ala al-qawa'id al-fanniyyah kazakirina 'ala al-angham al-muziqiyyah fayasduqu 'alayhi annahu bid'atun wa muhdathun fi ad-din لأنه لم يعهد مثله لا في الصحابة ولا في أتباع التابعين فيجب النهي عن مثله وعلى الأخص إذا كان في بيوت الله. Sedikit yang saya faham, maknanya kalau berhimpun berzikir secara tanpa ada muzik, tanpa ada lagu, tak, Imam Syafi'i tak pernah larang macam tu. Tetapi dalam buku ni larangan macam contoh itu macam duk nasyid Allah dengan muzik apa semua, itu benda tu yang sebenarnya bid'ah yang dilarang oleh Imam Syafi'i, bukanlah tahlil dan zikir yang dilakukan oleh masyarakat kita yang tanpa ada muzik. Faham saya. Lagi satu saya nak baca. Sekian, terima kasih. Ya akhi, yang tersebut itu adalah suraian dia terhadap lafaz Syatibi. Yang nak sebut itu bukan daripada Syatibi. Yang nak sebut itu nas daripada Abdullah bin Mas'ud. Nas daripada Abdullah bin Mas'ud, dia yang membantah hal itu. Bagaimana yang kita menafsirkannya, kita kata mungkin maksud Syatibi begitu-begitu, itu yang kita katakan. Berhubung dengan hadis zikir, ulama-ulama dalam membahaskan masalah halaqah zikir itu, mereka tidak pernah menyatakan hanya khusus dengan maksud dengan zikir angkat suara. Bahkan mereka menyatakan, sebahagian mereka menafsirkan zikir di situ bermaksud majlisul ilm, majlis ilmu, dengan kifiat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir dengan maksud mengingati Allah azza wa jalla, mengingati Allah azza wa jalla. Maka nanti mungkin apabila kita sembahyang asar nanti, mungkin semasa rukuk kita nak tambah lagi beberapa bacaan. Kemudian mungkin semasa sujud nanti kita nak tambah lagi beberapa bacaan. Asalkan ianya sesuatu yang baik. Kita kata, ataupun selepas masa ini lagi yang walaupun tak ada, kita akan tambah lagi beberapa bacaan. Asalkan ianya baik. Kalau itu semua kita lakukan, maka hilanglah asalah. Hilanglah asalah, keaslian agama. Sedangkan kita disuruh untuk memelihara keaslian agama ini. Hadirin mukminin sekalian, kita akan balik berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam masalah ini. Dan Allah Ta'ala akan menghisap setiap amalan insan. Kita berdiri dan jawab kepada Allah Ta'ala di atas cara siapakah yang telah anda ikut. Saya tidak pernah menyatakan tadi timbulkan masalah mazhab itu. Adakah anda, sesuatu kita jangan emosi, adakah anda dapati dalam buku ini menghina imam-imam sehingga terkata mempertikaikan imam-imam seperti yang disebut oleh tadi yang tanya itu? Kita jangan emosi, kita baca secara perkataan kita, emosi kita baca dengan berdasarkan apa yang nakalan-nakalan ini buat.
Dalam hal ini entah nak pergi tafsirkan zikir seperti itu, mungkin entah pergi kata itu maksud dengan angkat suara jahat dan semua. Tetapi Al-Imam Syatibi kita baca keseluruhan Al-I'tisam. Apa maksudnya? Kita semua akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tidak ada siapa perlu untuk berkeras dalam hal ini. Dan kita berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala. Malam ni kita balik, kita istikharah, kita minta doa supaya Allah bagi petunjuk siapakah sebenarnya berada di atas jalan petunjuk dalam hal ini yang wajib ataupun yang wajar kita ikut. Kita tak pernah kata orang yang buat talafuz ke orang yang apa ini masuk neraka, tak. Ramai juga orang yang mana dia ada kelemahan di sudut lain, ditampung pula kelemahan kebaikannya di sudut yang lain. Tetapi dalam membahaskan perbuatan tersebut, itu yang kita katakan. Membahaskan perbuatan tersebut yang kita katakan. Satu orang kuat sembahyang, satu orang perempuan. Saya jumpa di universiti budak perempuan. Dia pakai seluar jin ketat, pakai baju. Tapi dia memang, saya kata, awak ni masuk kelas saya. Dah masuk kelas saya, pakailah elok-elok sikit. Dia kata universiti tak wajib kan. Saya kata, pakailah, ini salah, Nabi larang wanita pakaian macam ni. Dia kata, ustaz saya semayang. Iyalah, saya kata, saya semayang, saya puasa, saya banyak buat ni, dia kaya. Saya banyak buat sedekah. Habis saya masuk neraka. Lepas saya kata, saya tak kata kamu masuk neraka. Ustaz cakap terang-terang, saya masuk neraka ke tak? Kata, ini bukan masalah urusan saya, awak nak masuk neraka ke tak? Saya bagi tahulah naf dalam masalah ini. Mana saya nak tahu awak masuk neraka? Neraka bukan kunci dia. Saya pegang ayah pin boleh lah. Dia ayah pin, dia jaga pintu syurga. Kawan baik dia jaga pintu neraka. Cuma kita kata ini dilarang demikian. Ini nafnya demikian. Setiap orang balik, tuan-tuan saya ingat kita sampai malam ni saya ada ceramah lagi. Jadi tuan-tuan beginilah tuan-tuan. Jangan balik berkelai. Saya ingat Dr. Aziz pun tak suruh balik berkelai kan. Bahkan kita semua ukhuwah. Lepas pada ni ada pusingan kita nak lawan Islam liberal. Dan kita nak lawan Syiah. Dia kata ajak saya pergi lawan Syiah. Tapi lah masalah ini, masing-masing ikutilah jalan masing-masing. Apa boleh buat, kita telah berbeza dalam masalah ni kan. Tuan-tuan dan puan sekalian, tadi saya berjanji nak bercakap tentang yang apa yang disebut tadi tentang la asla lahu tadi ni. Jadi tentang bila hadis kata la asla lahu tu nanti memang tidak ada sungguh. Tapi kalau kita lam ajid lahu aslan, memang itu dia kata saya tak jumpa, kemungkinan awalnya ada. Kena yang akhir tu lupa apa yang kata tu. Allahumma salli. Allahumma. Walam ikut nahu, ni saya kata walam wallahu alam, dia khabir lughah yang mana-mana jamak kalau kita idhafah, kita sandangkan kepada ma'rifah dengan alif wal lam yufidul umum. Jadi mana-mana jamak plural yang kita sandangkan kepada pronoun yang ada alif lam tu, macam majalis jamak plural, singular dia majlis. Az-zikir, kalau zikir dia tu jadi nakirah, tapi bila tambah tu jadi proper, maka membawa makna umum. Kita macam ni, Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika hadilah, pun zikrullah. Subhanallah, subhanallah, pun zikrullah. Astaghfirullah, pun ya Allah, ya Allah, ya, pun zikrullah. Itu makna dia. Jadi mana-mana macam zikir buatlah, asal jangan ketawa-ketawa dah. Buat. Nampak umum. Ini kita mubahat, benda-benda yang harus, kenapa kena batalkan?
Itu disebut dalam kitab ni, kalau kita nak baca panjang lagi, tapi kita nak habis dah, tutup ni duduk nak bubuh je tu. Tuan Awi nak bubuh, tak boleh bubuh. Tapi yang boleh bubuh tuan-tuan lah, tak ada apa. Maknanya yufidul umum, apa aja istighfar dia zikir Allah dia juga buatlah. Cuma yang kita tak mau bangkit waktu kan timu Allah tu tak boleh. Dan tidak ada dan dia betul tasbih malaikat biar cara dia. Dia campur dengan malaikat dan dia kita cara kita. Tasbih ikut cara kita. Subhanallah wa bihamdihi tu ulang. Bila macam tu tuan-tuan puan jadi umum. Jadi yang tak buat kampung suara-suara inilah kita buat. La ilaha illallah, la ilaha lepas cukup 100 tepuk tu nak beritahu je imam kata dah habis dah, boleh lah biarlah duduk 100 tepuk tu la ilaha illallah tidak. Tu upang lah, kita berupang lah. Upang tak ada, bukan ada ibadat. Kalau kita upang tu adat. Kita ni upang tak ada orang kata tak mau tu. Jadi ada benda-benda yang macam tu saya lebih suka melihat keumuman itu. Kena mubah benda harus dan benda sunat tu dia. Benda yang haram kan jangan pakai. Yang usah sunat itu dia tu rukhsatan bikum. Itu satu kelonggaran bagi kita. Yang tu ambil yang ni melempang ni yang ulama-ulama dubur tu. Haram daripada tak kejauh ala ain urak ikut atas jemalah. Yang kedua ni mubahan jenis benda-benda harus buat tak apa bu satu manduk siapa buat tak dosa, siapa balas tak buat tak dosa. Tu yang dia bubuh ni tu kampung buh yang ni buh ni tu buat lebih ada bilang buat sebab tak bilang ni suruh buat apa bilang sebab tak boleh kenal je khilaf bilang dia yang ni pun minta saksi balik pun minta sikit dia nak subhanallah juga bilang tapi saya buat yang ni saja tapi tak nak larang orang lain kata yang lebat ciri yang ni beda tinjak aja. Kalau jari boleh cakap kita boleh sampai hati nak buih lah aku sangat nak mengucap saja pun apa kau tengok Syamrah Haddad Ba'alawi wah alim tak tu dia tasbih kiri kanan dia kerana tu saya rasa benda-benda yang macam ni bila tajuk Imam Muslim bubuh ni cantik. Dan ini pula Ibn Hajar Al-Qasqalani babu fadli majlis zikr wallahu a'lam. Sama. Terima kasih tuan-tuan. Sikit tadi pertama hadis ihya tadi. Yang ihya berhubung dengan salat ghaib. Yang pentingnya hadis ini memang palsu seperti mana yang dipalsukan oleh Nawawi. Walaupun ada apa, tapi yang penting natijahnya ia palsu dan dipalsukan oleh ulama-ulama hadis selepas daripada itu. Cumanya saja mungkin ini tak ada kena-mengena tajuk, tapi sikit ana bagi ingatan untuk kita semua. Tabwibul abwab iaitu meletakkan bab dan tajuk dalam Sahih Muslim bukan dilakukan oleh Imam Muslim. Kerana Imam Muslim dia meriwayatkan sahihnya dengan tak meletakkan bab. Ini suatu yang disepakati oleh para ulama. Bab ini diletakkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tak kena mana apalah. Tapi sekarang aja nak sebut benda tu. Hadirin mukminin sekalian, saya ingat hadir tak? Lagi tak untuk kan. Last rasanya terima kasih banyak kepada Dr. Abdul Aziz Hanafi dan penganjur dan tuan-tuan sekalian. Semua kita akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla sekali lagi. Semua kita mengaku bahawasanya kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tengok kepada semua kitab-kitab yang ada, semua dan berbagai-bagai aliran yang ada, macam-macam edisi tambahan yang wujud. Kalau kita tanya geng-geng aliran hak sesat tu, kita pergi jumpa, ada juga buku hak dikeluarkan. Dia kata ada dalam satu buku, ada dalam satu buku. Bila hal ini berlaku berbeza-beza, ketika itulah keperluan kita untuk kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan Nabi SAW ingat dah memang kita akan berbeza pada akhir zaman. Fasayara ikhtilafan katsira. Nak baca jelas-jelas lagi dia kata salah pula. Fasayara ikhtilafan katsira. Dengar bagi elok dan bergaung mikrofon ni. Dia akan melihat perbezaan yang banyak.
Tapi Nabi telah bagi penyelesaian untuk kita. Alaikum bisunnati, pegang sunnah aku. Tuan-tuan, marilah kita baca Sahih Bukhari. Mari kita baca Sahih Muslim. Mari kita baca Riyadhus Salihin. Kalau kita dalam ceramah dan tuan-tuan, kita kena rujuk ke Quran dan sunnah. Tapi ada setengah orang bila kita nak baca sunnah Nabi, hadis Nabi, dia kata bukan taraf kita ni nak terus baca hadis ni. Sedangkan hadis-hadis itu telah disyarahkan oleh para ulama. Kita ambil manfaat daripada mereka. Majlis seperti ini diharapkan diakhiri dengan kasih sayang. Saya rasa saya tidak ada masalah dengan Dr. Aziz Hanafi. Abuna nuhibbuhu wa insyaallah yuhibbuna kadzalika, insyaallah. Jadi cumanya ini adalah pendirian kita dan kita terus dengan pendirian ini bahawasanya amalan hendaklah dengan teras yang jelas daripada Al-Quran dan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada amalan yang mana Nabi buat secara terang kita buat. Ada amalan yang Nabi tak buat, orang lain kemudian buat, dia kata boleh. Saya secara bodoh lah tuan-tuan. Macam ni kan. Dia kata boleh dan ada ulama kata tak boleh. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Mungkin boleh, mungkin tak boleh. Kenapa kita tak buat keputusan buat sebiji macam mana Nabi buat? Tentu dah boleh. Kalau kita tiru sebiji macam Nabi, tentu dah boleh. Tak mungkin kau salah kerana kau tak buat benda ni. Tak mungkin. Ini benda yang confirm. Apa yang ada pada zaman Nabi kalau kita buat, tentu dah kita tak disalahkan. Kemudian datang pada zaman kemudian ada tambahan, ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Sebagai jalan selamat, alangkah baiknya kita mengambil pendekatan ambil yang boleh, yang confirm. Kemudian siapa yang nak ambil tak boleh, yang nak ambil yang tak pasti itu, dia dengan alasan-alasannya. Yang penting kita taklah bergaduh. Nuhibbuka ya Syekh, jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua-dua ahli panel kita yang sama-sama dengan tuan-tuan pada hari ini. Bagi kita yang ada kesempatan buat